Selamat sejahtera Doktor, kami dari kumpulan 3. Tajuk kami adalah kemunculan peradaban Cina. Saya akan membentangkan tentang sejarah peradaban Cina. Konsep peradaban Cina yang berlawanan dengan konsep barbarian telah dikemukakan oleh pemikir Perancis pada abad ke-17. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, peradaban merujukkan kepada keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani seperti sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Peradaban Cina merupakan peradaban yang muncul di muara sungai yang Zhejiang. Unsur-unsur peradaban Cina seperti agama, bahasa dan lain-lain meresap kepada khazanah sejarah Jepun dan Korea. Sebagai contoh, sistem penulisan iaitu ideografik Cina. Kepercayaan tanah besar Cina merupakan pusat dunia iaitu Middle Kingdom. Kepercayaan ini dinaungi oleh Tian iaitu Tuhan dan dimandatkan kepada wakilnya yang berperanan sebagai pemerintah di dunia dan disebut sebagai Son of the Heaven iaitu wakil Tuhan. Sentimen kecinaan telah diwarisi oleh kelompok Cina dan pendatang yang berhijrah ke negara luar, antaranya di sekitar Amerika dan Asia Tenggara. Budaya etnik Cina tradisi dan budaya etnik Cina pendagang berkongsi bersama nilai umum yang menjadi tonggak peradaban Cina. Nilai induk filial piety telah diamalkan oleh masyarakat Cina. Nilai ini bermaksud warisan kasih sayang, ketaatan dan berhormat terhadap keluarga. Seterusnya, etnik Cina dipengaruhi oleh prinsip pragmatis dalam perubahan pendirian ketika mengatur strategi bagi mempertahankan peradaban Cina. Sekian. Okey, saya akan membentangkan tentang politik dan sistem pemerintahan tamadun Cina. Tamadun Cina bermula dengan kewujudan dinasti Qin yang diwujudkan oleh Maharaja Shi Huangdi. Maharaja Shi Huangdi menggunakan sistem pemerintahan berpusat untuk memerintah seluruh jajahan takluknya. Baginda menggunakan sistem pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak bagi menghapuskan kuasa golongan bangsawan. Sistem perundangan tamadun Cina berdasarkan falsafah legalism. Legalism bermaksud sekolah undang-undang dan merupakan falsafah yang diguna pakai sewaktu era negeri berperang. Hukuman berat dan bercorak kolektif merupakan teras utama falsafah ini. Undang-undang ini telah digubal oleh ahli falsafah yang bernama Han Feizu. Menurut Han Feizu, seorang pemerintah haruslah mempunyai 3 alat untuk memerintah, iaitu undang-undang, strategi dan karisma seorang pemerintah. Undang-undang yang tegas dapat mengawal perilaku rakyat daripada melakukan jenayah dan mengekalkan keamanan negara. Sifat empati juga tidak diperlukan semasa menjalankan undang-undang untuk membendung jenayah tersebut. Undang-undang pada zaman dinasti Qin sangat berlainan prinsip dengan undang pada zaman dinasti Han yang berteraskan ajaran Konfusius. Pada zaman dinasti Han, ajaran Konfusius mengatakan pemerintah haruslah mempunyai pekerti yang mulia dan menjaga keamanan rakyat dan masyarakat. Seterusnya adalah falsafah dan agama. Falsafah merupakan norma tamadun Cina kerana pemusatannya tertumpu kepada etika manusia. Menerusi falsafah, para pemikirnya bertanggungjawab mengemukakan pandangan mengenai hubungan manusia dan berperanan sebagai penasihat untuk menentukan susun atau perjalanan negara. Falsafah etika Cina bukan sahaja tertumpu kepada falsafah Konfusianisme, malah banyak lagi falsafah lain yang cuba mengutarakan pemikiran masing-masing seperti Buddhisme, Daosme, legalisme, Maoisme dan Islam. Matlamat ajaran Konfusianisme ialah mewujudkan nilai disiplin, nilai kepatuhan dan nilai ketaatan. Falsafah Konfusianisme adalah susunan etika bagi tingkah laku manusia. Menurut pendukung Konfusianisme, tujuan kepercayaan ialah membentuk dan menerapkan nilai moral dan diri manusia. Falsafah Daosme pula
mementingkan pemisahan individu dari kehidupan bermasyarakat. Ajaran dosme juga menekankan menjauhkan diri daripada kegiatan jahat dan aktiviti yang tidak berfaedah dengan cara meditasi. Falsafah dosme menyatakan bahawa manusia di dunia ini adalah buruk. Manusia mengejar benda materialistik hingga sanggup melakukan perbuatan jahat supaya mendapat sesuatu yang tidak dapat diperolehi melalui cara yang betul. Ini dipanggil sebagai nafsu. Di samping itu, falsafah monisme diasaskan oleh Mengzu merupakan satu kepercayaan kepada tamadun Cina. Konsep pemikiran penting adalah kasih sayang sejagat. Tidak bersikap melampau tetapi serahkan kepada nasib. Mengkritik sikap suka berperang dan mengutamakan golongan intelektual. Falsafah monisme menekankan seorang pemimpin tidak berakhlak mulia dan bermoral tinggi. Negara perlu diperintah oleh orang yang berkebolehan. Seterusnya adalah falsafah legalisme. Legalisme berbeza daripada falsafah Konfusianisme kerana dalam falsafah legalisme menyatakan bahawa pemerintahan berdasarkan undang-undang ketat lebih berkesan daripada pemerintahan etika. Falsafah legalisme telah menentang sistem feudal kerana pertanian menjadi asas kuasa negara dan hierarki tentera menggantikan golongan bangsawan menjadi pembesar-pembesar raja. Akhir sekali adalah falsafah Islam. Perdagangan dari Pasir dan Islam Arab telah membawa masuk falsafah Islam ke tamadun Cina. Semasa menjalankan aktiviti perdagangan di selatan China melalui jalan laut dan darat, mereka telah mendirikan masjid di Quanzhou dan Guangzhou bagi tujuan penyebaran Islam. Ahli falsafah Islam telah mencapai waktu kemuncak kegemilangan dalam berbagai bidang, seperti bidang pelayaran, astronomi, perubatan serta sains dan teknologi pada dinasti Yuan. Sistem tulisan peradaban Cina dipanggil sebagai ideogram yang berbentuk simbol. Simbol ini berasal daripada rekahan-rekahan pada tulang oracle. Sistem ini telah digunakan pada zaman dahulu sehingga kini telah berkembang menjadi tulisan rasmi. Kebolehan menulis dan menghafal sistem tulisan ideogram amat diutamakan pada zaman pemerintahan dinasti Shang. Tulisan piktograf telah berkembang menjadi simbol-simbol yang melambangkan objek-objek tertentu pada zaman Shang. Simbol tali dan ukiran pada kayu digunakan sebelum tulisan ditemukan. Tulisan Cina merupakan tulisan yang paling tua dan telah diwujudkan sejak 3,500 tahun yang lalu. Aksara Tionghoa berasal dari gambar yang diukir pada cangkang dan tempurung kura-kura yang disebut dengan jaguan. Tulisan Cina pada zaman sekarang dikenali sebagai Hanyu Pinyin yang membunyikan tulisan ideogram Cina. Terdapat dua bentuk untuk membaca dan menulis tulisan Cina iaitu dalam bentuk ringkas dan bentuk tradisional. Bentuk ringkas dikenali sebagai Jiantizi manakala bentuk tradisional adalah Fantizi. Karakter Cina dapat dibaca melalui pinyin yang ditulis menggunakan huruf ajab. Bahasa Mandarin mempunyai 4 nada asas dan memainkan peranan penting dalam membezakan setiap makna perkataan. Aksara Cina juga dikenali sebagai Hanzi dan terdiri daripada 96 perpuluhan agregat logik dan piknofonetik yang mempunyai 2 bahagian. Bahagian pertama menyampaikan makna perkataan manakala kedua adalah sebutan perkataan tersebut. Kebanyakan perkataan Cina mempunyai 3 atau lebih suku kata dan memerlukan lebih dari 1 huruf untuk menulis. Sistem aksara Cina dikenali sebagai sinografi. Bahasa yang mengambil sistem sinografi ini dan juga kata pinjaman dari bahasa Cina dikenali sebagai bahasa sinosenik. Ungkapan sinosenik bermaksud apa-apa yang berkaitan dengan genetik bahasa Cina. Bahasa sinosenik utama di dunia adalah bahasa Jepun, Korea dan Vietnam. Dan yang terakhir, pencapaian dan sumbangan. Seperti yang kita sedia maklum, di dunia kita mempunyai pelbagai tamadun awal dan peradaban yang banyak mencorakkan serba sedikit asas kehidupan zaman kini. Antaranya ialah peradaban Cina.
yang berkembang di Huanghe, China. Sepanjang silih berganti dinasti-dinasti ini memerintah, tidak dinafikan mereka telah banyak menyumbang dan mencapai tahap pencapaian tamadun untuk masyarakat setempat, malah penduduk dunia kini. Ini dapat dihuraikan dari sektor politik, ekonomi, sosial, kepercayaan, pendidikan, seni bina, pertanian dan banyak lagi. Dari aspek politik, sistem pemerintahan adalah antara sumbangan yang dapat kita selusuri, iaitu konsep anak syurga dan mandat dari Tuhan. Konsep ini dikaitkan dengan raja atau maharaja, terutamanya ketika dinasti Shang, di mana masyarakat percaya bahawa keadilan yang dijalankan oleh raja akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran hidup kerajaan dan rakyat kerana pemerintahan tersebut telah direstui oleh Tuhan. Konsep ini sememangnya masih wujud dalam masyarakat moden, akan tetapi telah disesuaikan dengan adat setempat. Sebagai contoh, rakyat negeri Johor, mereka berbangga dapat hidup dengan selesa, aman dan serba ada di negeri mereka. Hal ini kerana sultan atau keluarga kerabat diraja mereka amat bersikap prihatin dan adil kepada semua lapisan rakyatnya. Selain itu, perubahan pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada sistem pentadbiran berpusat juga adalah antara yang disumbangkan peradaban Cina dalam politik. Sistem feudal berdefinisi sebagai suatu jenis pemerintahan yang dijalankan oleh peringkat penduduk tempatan sahaja. Peradaban Cina telah menstrukturkan semula, lalu kesannya perluasan kuasa telah dapat dijalankan sehingga berlakunya empayar pada zaman dinasti Qin. Apa yang dapat kita lihat dari keterangan ini? Bukankah perkara ini juga menjadi corak pentadbiran zaman moden? Sebagai contoh, negara Malaysia yang terdiri daripada 14 buah negeri dengan lapisan pentadbiran berbeza daripada peringkat kampung, daerah dan negeri. Akan tetapi, konsep pentadbiran berpusat ini telah Malaysia contohi daripada peradaban Cina bagi menyeragamkan sistem birokrasi di negara kita akan segala urusan seperti perdagangan. Malah, pengaruh juga dapat dilaksanakan dengan tulus, efisien dan cekap. Selain itu, apa yang kita dapat lihat daripada sumbangan ekonomi oleh peradaban Cina? Peradaban Cina juga telah memperkenalkan alatan pertanian yang lebih efektif. Hasil pemikiran mereka inilah yang telah menggantikan peralatan yang dibuat daripada kayu sebelumnya kepada besi seperti cangkul dan sabit bagi meningkatkan produktiviti. Sudah jelas, peralatan ini juga selain pada mesin-mesin canggih, sememangnya tidak dinafikan masih lagi menjadi kebergantungan petani-petani moden zaman kini seperti petani di perkampungan Kedah dalam bercocok tanam kerana murah dan mudah digunakan. Seterusnya, peradaban Cina sekali lagi telah menyumbangkan kebijaksanaan mereka dengan mengerengahkan sistem penanaman secara bergilir dan bercorak teres atau tingkat di lereng bukit. Para petani telah mengilhamkan untuk menghakis lereng-lereng bukit secara bertingkat hingga ke puncak. Tujuannya adalah untuk menggunakan semaksimum mungkin keadaan tanah yang terhad ketika itu untuk bercocok tanam. Idea ini telah menjadi asas kepada kebanyakan kawasan pertanian moden kini seperti di Malaysia, iaitu di tanah tinggi Cameron, Pahang. Manakala sistem penanaman secara bergilir pula ialah kaedah menanam pelbagai tanaman secara bergilir di atas sebidang tanah mengikut musimnya sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh bentuk geografi muka bumi tamadun Cina yang berbukit bukau dan kawasan tanah yang terhad. Mereka juga telah menginovasikan peralatan baru seperti tenggala atau kola kuda untuk membantu bagi memudahkan kerja pertanian. Beralih kepada sektor sosial, pelbagai cabang sumbangan yang dapat dirungkaikan. Antaranya ialah cabang seni. Jika disebut tentang China, seluruh dunia pasti melambangkannya dengan pembinaan tembok besar Cina. Tembok besar Cina ini telah dibina oleh Maharaja Shi Huangdi ketika dinasti Qin. Ia bertujuan untuk mempertahankan empayar Cina daripada pencerobohan orang gasar. Ramai orang pada ketika itu telah dikerahkan untuk membinanya yang mempunyai panjang lebih kurang 5,000 meter, ketiganya 7.5 meter dan lebarnya antara 4.5 hingga 9 meter.
ilmu seni bina yang kukuh ini sedikit sebanyak menyumbangkan idea kepada pelbagai ikon bangunan dan binaan di seluruh dunia kini. Sebagai contoh, Amerika Syarikat di bawah pimpinan Donald Trump telah mengerahkan suatu tembok untuk memisahkan negara Uncle Sam tersebut dengan Mexico dengan tujuan yang sama, iaitu agar pencegahan pendatang asing dari Mexico dapat dikawal. Akhir sekali, bidang sosial yang sangat penting untuk kita kan dalam sumbangan peradaban Cina ialah cabang sains dan teknologi. Antara perkaranya ialah pengenalan sistem kalender dengan 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun. Sistem ini digunakan oleh raja bagi mengetahui musim menuai dan menanam, malah turut digunakan ketika aktiviti harian seperti perkahwinan dan perburuan. Sistem ini harus digunakan sehingga menjadi salah satu aspek penting masyarakat moden kini dalam menjalankan reti hidup dan pengurusan pentadbiran sesebuah negara seperti Malaysia sendiri dan banyak lagi. Inilah antara pencapaian dan sumbangan yang disumbangkan oleh peradaban Cina kepada tamadun dunia kini. Baiklah, sebagai rumusan, kesimpulannya, tamadun Cina dapat dilihat telah menjadi sebuah peradaban yang aman dan makmur kerana sikap saling berinteraksi antara manusia dengan alam sekitar di sekeliling mereka. Mereka dengan sebaiknya telah menggunakan apa yang boleh diubah, digunakan dan diinovasikan agar kelangsungan kehidupan mereka semakin baik dan berkualiti. Segala kelemahan yang kita hadapi bukanlah untuk dijauhi atau dibiarkan, akan tetapi ianya haruslah dibaiki dan ditepuhi secara individunya atau kolektifnya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sejak liku-likunya haruslah kita telusuri, kerana di sebaliknya terdapat hikmah baik yang menanti. Peningkatan dalam peradaban yang lalu, seperti Cina, mereka telah menggunakan peluang yang ada untuk menaik tarafkan segala sudut supaya hidup anak cucu mereka terjamin. Walau bagaimanapun, segala pengajaran ini adalah bertonjangkan satu faktor utama, iaitu ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, tidak mungkin pemerintah China dahulu dapat mendirikan tembok besar Cina yang sangat panjang dan utuh, dan tidak mungkin juga peralatan bercucuk tanam dapat diinovasikan, serta tidak mungkin juga sains dan teknologi dapat berkembang seperti pengenalan sistem kalender. Ilmu pengetahuan amatlah dituntut untuk dipelajari selaras dengan kehendak semua agama di dunia. Bab kata pepatah, ilmu itu pelita hidup dan membaca itu jabatan ilmu. Membaca juga antara medium penyampaian ilmu pengetahuan yang amat berkesan. Oleh itu, sebagai generasi yang hidup pada zaman moden kini, kita perlulah bersungguh-sungguh untuk mendalami apa segala bentuk ilmu pengetahuan yang mampu menyumbangkan kepada tamadun kita ini. Kita sememangnya bertuah dan seharusnya bersyukur dengan apa yang kita jalani sekarang, hasil daripada kemajuan dan idea fikir masyarakat lampau yang memandang keselesaan masa depan itu lebih utama. Kita telah lihat pelbagai pencapaian dan sumbangan yang telah dihasilkan oleh masyarakat terdahulu. Maka, sebagai generasi yang bertanggungjawab, juga hendaklah terinspirasi untuk terus bergerak menyumbang sesuatu dan membawa tamadun kita ini ke satu fasa yang lebih cemerlang dan dibanggai oleh generasi yang akan datang, sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Akhir sekali, buah fikiran dan usaha seseorang individu tidak mencukupi berbanding kalau ianya dilaksanakan secara bersama-sama sebagai sebuah masyarakat yang prihatin. Bab kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua generasi moden kini. Sekian, terima kasih.